Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam podcast Apa Khabar. Saya Asfar Malik, merupakan podcaster anda pada hari ini. Baiklah, buat pertama kalinya Pusat Hal Ehwal Pelajar USIM dengan kerjasama Bahagian Psikologi dan Kaunseling USIM dan Kelab Pembimbing Rakan Universiti Kelab PRU mengadakan podcast Apa Khabar yang akan menjadi aktiviti bulanan sepanjang tahun ini dan kemungkinan akan diteruskan pada tahun hadapan. Okay, baiklah, pada hari ini kita membincangkan topik yang sangat berkaitan dan relate dengan situasi sekarang. Maksudnya sekarang merupakan masa-masa persiapan untuk kita final exam. Jadinya tajuk kita berbunyi exam Move on. Baiklah, sebelum saya ajukan beberapa soalan yang berkaitan tentang topik utama kita pada hari ini, eloklah kita berkenal-kenalan dengan kita punya tetamu pada hari ini. Mungkin saya boleh mulakan soalan saya dengan tanya, apa aktiviti-aktiviti yang pernah Dr. Iqmal join, sertai, dan share lah pengalaman doktor sampai doktor dapat anugerah tersebut kan. Jadi mungkin boleh kongsikan supaya kami boleh ambil dan belajar lah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Asfar dan juga kru-kru di atas jemputan dalam podcast Apa Khabar pada kali ini. So saya berasa orang kata honored lah apabila dipanggil untuk menjayakan podcast pada kali ini. Alright, berbalik kepada soalan pertama tadi adalah mengenai latar belakang saya ketika saya merupakan seorang pelajar lah di USIM itu sendiri. Alright, untuk makluman para hadirin, saya memang memulakan orang kata pengajian di peringkat tinggi di USIM. Saya masuk di pusat tamhidi, maksudnya saya ambil pengajian O level saya adalah tamhidi lah. Kemudian saya melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang perakaunan di Fakulti Ekonomi dan Muamalat FEM USIM. Kemudian saya melanjutkan lagi pengajian di peringkat sarjana juga di FEM, dan akhir sekali saya melengkapkan pembelajaran saya dalam bidang ijazah Doktor Falsafah di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Basically background saya memang daripada tamhidi tadi tu sampai PhD tu adalah dalam bidang perakaunan. Alright, berbalik kepada soalan tadi, ialah bila tanya kepada saya semasa pengajian di peringkat tamhidi sehingga ke peringkat PhD, mana merupakan zaman yang mencabar ataupun zaman yang kegemilangan ataupun zaman yang menarik lah sebagai seorang pelajar. Alright, kalau saya boleh rumuskan di antara kesemua tahap-tahap pendidikan tadi, yang paling mungkin memberi kesan dan makna dalam memori kehidupan saya adalah ketika saya mengambil ijazah sarjana muda lah, which is dalam tempoh 4 tahun di USIM. Saya mengambil degree dalam bidang perakaunan tersebut. Pelbagai aktiviti, pelbagai program yang telah saya sertai dan saya orang kata jayakan. Alright, seingat saya pada tahun 1 kami di Fakulti Ekonomi dan Muamalat wajib untuk menyertai program lawatan industri. Alright, so pada waktu itu kelas saya ataupun kuliah saya mengadakan lawatan di 2 industri yang terpilih. Yang pertama adalah di Lembaga Getah Malaysia. So, dan yang kedua adalah di syarikat kilang Barros Chocolate. Okey. So mungkin ada yang bertanya kan, apa yang kita dapat ataupun belajar daripada program ini. Basically bila kita menyertai program lawatan industri ini, memanglah kita didedahkan secara tidak langsung dengan persekitaran dan juga operasi kerja di industri itu sendiri. Terutamanya bila kami pergi ke lembaga getah dan juga berfactory, kami pergi kepada finance department lah, sebab itu bidang saya. Dan kita belajarlah pelbagai susun atur organisasi, prosedur, documentation dan sebagainya lah yang berkenaan tentang keuangan.
Kemudian pada tahun kedua, kita juga ada satu program yang utama yang kita buat, iaitu adalah menyertai lawatan antarabangsa. Alright. So di USIM ni kita synonymly ada program JISO lah. Kalau student USIM tak tahu JISO tu masalah, kan? Jadi basically student USIM mesti tahu program JISO ataupun kita kata program perantarabangsa lah. Alright, so program perantarabangsa ni sebenarnya merupakan satu program yang sangat baik, kerana dia bukan saja cuba untuk membawa para pelajar ataupun graduan mahasiswa USIM itu mengalami ataupun mempelajari pengalaman ketika berada di luar negara. Sebenarnya dia cuba secara tidak langsung untuk menanam dan juga mengukuhkan jati diri mahasiswa dan mahasiswa USIM tersebut. Ini kerana kalau bila kita menyertai program berbentuk antarabangsa ini, so akan ada banyaklah program-program yang terkait seperti program-program kemanusiaan, kemasyarakatan, dan juga akademik. Dan perkara ini dengan di dalam orang kata suasana ataupun environment yang berbeza dengan Malaysia, so dia memberi value added dan juga experience yang barulah kepada pelajar tadi. Kemudian masa saya dulu di USIM, masa di peringkat ijazah sarjana muda ini, so memang saya terlibat aktif lah di dalam aktiviti persatuan dan juga co-curriculum. Basically saya ketika itu sangat aktif di dalam bidang pengucapan awam. Jadi saya menyertai kelab debat USIM lah ketika itu. Pendebat juga. Cumanya bila orang tanya saya kenapa berminat untuk menyertai pengucapan awam ni, saya bukanlah tujuan utama tu untuk menjadi seorang pendebat tadi. Tetapi bila saya menyertai orang kata aktiviti pengucapan awam ni, sebenarnya ketika itu saya mempunyai matlamat untuk mengasah kemahiran, orang kata mengasah ketangkasan saya dalam memahami isu yang dilontarkan dan menguasai ilmu-ilmu ataupun pengetahuan semasalah, general knowledge. So itu tujuan kenapa saya menyertai pengucapan awam tadi sebenarnya. Alright, kemudian kita pergi pula kepada tahun ketiga. Secara ringkasnya, kalau kami di Fakulti Ekonomi dan Muamalat, pada tahun ketiga kita buat persiapan untuk melaksanakan projek akhir tahun lah, ataupun di FAM itu sinonim ataupun di USIM memang sinonim dengan perkataan ISAP lah, Convention Keusahawanan Islam. So Convention Keusahawanan Islam ni memang kita jalankan setiap tahun, dan pada waktu ketika saya tahun ketiga, kami telah melakukan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan Convention Keusahawanan Islam ataupun ISAP ini, sehinggalah ke acara kemuncaknya lah pada hujung tahun ketiga tersebut. So ketika itu saya telah mempelajari pelbagai orang kata soft skill, kan, macam mana kita nak berorganisasi, and especially bila kita nak orang kata teamwork bersama rakan-rakan sebaya, dia lebih mencabar berbanding dengan kita buat dengan orang yang kita tidak kenal. Kemudian kita juga orang kata, sebab saya ketika itu diamanahkan di bahagian unit tajaan, jadi dia memang agak tough sikit lah untuk kita mendapatkan betul untuk kita dapatkan penajaan, untuk kita dapatkan dana yang mencukupi lah. Alright, so itu memang banyaklah mengajar soft skill saya untuk berjumpa dengan orang, untuk kita orang kata networking dan sebagainya. Dan akhir sekali pada tahun keempat, sudah seperti biasa, kita akan menjalani latihan industri. Dan ketika itu saya ada juga terlibat dengan beberapa aktiviti lah di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa ketika tempoh tahun keempat tersebut. Tahun keempat juga. Betul. Jadi saya cuba melengkapkan 4 tahun saya dengan pelbagai aktiviti yang penuh bermakna. Itulah secara ringkas kalau saya boleh beritahu. Okay. Tahun 4 pun aktif. Kalau selalunya kan tahun 4 tak ada dah nak aktif-aktif Doktor. Ya. Oh, mantap Doktor. Jadi ni tadi Doktor cakap JISO kan. Doktor dia join JISO juga? Tak ada, saya LA. LA. Oh, yang ke luar negara? Betul. Oh, LA ke mana Doktor? Saya dulu LA di Beijing. Beijing. Wah, menarik. Berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Okay. Terima kasih Doktor. Okay, jadinya tadi kita dah dengar segala pengalaman Doktor, dan Doktor pun dah melalui pelbagai rintangan apa semua sepanjang join program kan. Jadinya kalau pendapat Doktor pula, ada tak program ataupun aktiviti yang
boleh membantu pelajar dari segi akademik dan penambahbaikan tadi. Jadi lagi spesifik lah. Faham. Macam saya cakap tadi, memang bagi seorang pelajar atau mahasiswa, perkara yang paling penting adalah pembelajaran di dalam kelas secara formal, ataupun kita katakan akademik itu sendirilah. Tetapi selain daripada itu, kita juga, saya rasa bagi seorang mahasiswa perlu juga menguasai aktiviti ataupun kemahiran yang bukan akademik. Tetapi berbalik kepada soalan saudara tadi, ya, sepanjang saya bergelar seorang mahasiswa, banyak aktiviti akademik yang kita sertai di USIM ini sendiri. Kita memang ada pelbagai, kalau di FEM itu dia ada pelbagai macam, kita ada talk, kita ada seminar yang melibatkan penyertaan para pelajar ataupun para mahasiswa tadi untuk sama-sama hadiri dan mendapatkan input-input dan pengetahuan, terutamanya mengenai industri di luar yang semasa lah. Kemudian selain pada itu, kita juga bila macam saya cakap tadi, kita ada program ISEP itu tadi, secara tidak langsung dia sebahagian daripada akademik punya subjek, walaupun mungkin dia hanya terkait dengan satu subjek, tetapi effort yang kita letakkan di situ, dia telah mengajar ataupun orang kata hands on kita punya ilmu-ilmu, terutamanya dalam bidang kesuhanan tadi, daripada teori kepada ilmu praktikal. So kita mengaplikasikan apa yang kita belajar secara hands on dan kita dapat mempraktikkan semasa masih bergelar seorang mahasiswa lagi. So itu antara kelebihan yang saya tengok lah. Okay, faham? Okay, sangat bermanfaat terutamanya yang Dr. mention tadi, ISEP. ISEP ni more kepada FEM lah kan. FEM. Kalau contoh, kalau doktor, bagi doktor pula, kalau fakulti FEM, ada tak yang lain untuk secara umumnya? Ada. Saya rasa seperti contoh, kalau kita kata kita nak memupuk ilmu ataupun kita kata nilai keusahawanan tadi, entrepreneurship, memang saya rasa fakulti-fakulti lain pun ada wajib subjek berkenaan tentang keusahawanan, dan di dalam subjek keusahawanan tersebut ada diterapkan tentang pelaksanaan projek ataupun hands on, bagaimana untuk kita melaksanakan perniagaan dan sebagainya. Itu ketika saya belajar dulu, memang setiap fakulti ada program dia terpaksa buat bisnes, dia belajar macam mana untuk menguruskan keuangan, operasi dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan lagi ke segmen yang kedua, iaitu kita akan kembali kepada topik utama kita, iaitu exam mode on. Jadi soalan-soalan yang akan ditanyakan kepada Dr. Iqmal ialah soalan-soalan yang berkaitan tentang exam lah. Okay, jadi soalan yang pertama, doktor. Jadi mungkin soalan ni adalah benda yang biasa bagi semua orang. Jadi benda ni kadang-kadang ada orang cakap tak perlu pun. Benda ni sentiasa orang kongsi. Tapi saya rasa penting untuk kita beringat semula. Jadi soalannya, boleh Dr. Iqmal kongsikan tips-tips peperiksaan sebelum dan semasa peperiksaan. Okay, silakan doktor. Alright. Betul, macam yang saudara Asfar tanyakan tadi, sebenarnya bila kita bercakap mengenai tips-tips peperiksaan ni, memang saya rasa kalau para hadirin secara umum pun dah boleh tahu. Maksudnya apa tips-tips yang perlu kita buat sebelum, semasa ataupun selepas daripada peperiksaan. Cumanya kalau saya boleh kongsikan berdasarkan pengalaman saya lah, kebiasaannya sebelum kita menduduki peperiksaan, sudah semestinya kita akan melakukan ulang kaji. Alright, cumanya di dalam tempoh ataupun proses mengulang kaji tersebut, apa strategi yang kita boleh buat supaya memastikan apa yang kita ulang kaji tersebut kita katakan lekat di dalam minda kita dan kita bersedialah untuk menghadapi peperiksaan tadi. Alright. Kalau subjek ataupun kos itu menjerumus kepada praktikal, amali dan sebagainya, sudah semestinya kita kena buat praktikal lah, ataupun kita kena buat tutorial dan sebagainya, supaya kita terbiasa bila kita nak menjawab di dalam peperiksaan nanti. So kita dah terbiasa dengan bentuk soalan, kita dah terbiasa dengan kaedah untuk menjawab dan sebagainya. Alright. Kalau kos itu lebih kepada kita kata berfokuskan theoretical, so memang kita kena lebih banyak
membaca. Dan bila saya nak sebut tentang membaca ni, dia ada banyak tips-tips, ya. Kan? Macam mana kaedah membaca yang berkesan, macam mana kaedah bila kita baca tu kita boleh ingat. Saya rasa itu basically semua orang pun tahulah. Cumanya saya nak kongsikan dekat sini apa yang biasa saya buat sebelum peperiksaan. Maksudnya ketika di minggu-minggu pengkuliahan itu, saya telah menanamkan satu orang kata matlamat ataupun satu set ataupun satu goal, di mana bila setiap subjek ataupun topik yang akan saya pelajari di dalam setiap satu kuliah ataupun tutorial itu, saya akan make sure bila akhirnya kelas ataupun kuliah tersebut, saya akan memahami topik tersebut tanpa ada sebarang persoalan yang bermain di minda saya. Dan saya jenis waktu tu mungkin saya jenis orang yang tidak suka bertangguh ataupun tidak suka orang kata tertanya-tanya, membiarkan saja tanpa diselesaikan. Jadi saya kira bila di dalam kuliah ataupun tutorial tersebut, apa saja persoalan yang timbul berdasarkan apa yang kita belajar tersebut, saya akan tanyalah kepada pensyarah untuk kita dapatkan kepastian ataupun jawapan lah basically. So once bila kita habis setiap sesi perkuliahan dan kelas tadi tu, semua persoalan-soalan kita yang mungkin ada telah pun berjaya dijawab. So itu secara tidak langsung akan mengurangkan bebanan kita bila kita nak bersedia mengulang kaji untuk menjawab peperiksaan. Kerana bayangkan kalau kita setiap kali kelas kita ada satu soalan yang tak terjawab, so sehingga ke minggu ke-14 kita ada 14 soalan bagi satu subjek tersebut. So saya rasa mungkin yang boleh dipraktikkan oleh para pelajar adalah memastikan segala persoalan, tak kisahlah soalan tersebut, mungkin persoalan tersebut merasakan persoalan yang remeh ataupun persoalan yang serius, bertanyalah kepada guru-guru anda ataupun para pensyarah supaya segala persoalan dan keraguan tadi itu berjaya dijawab, dan itu akan membantu di dalam pemahaman subjek ataupun kos itu tadi. Yang keduanya adalah selain daripada pemahaman ketika di dalam kelas, ialah kalau kita tanya orang lain tips, mungkin kita akan mengulang kaji, orang kata akan buat revision, akan buat nota. So normally itu adalah kaedah-kaedah yang biasa dan selalunya digunakan. Berbalik kepada saya tadi, saya bukanlah seorang yang gemar ataupun orang kata sentiasa melakukan ulang kaji. Saya pun tidaklah begitu orang kata strict dengan saya punya jadual ulang kaji saya. Namun yang demikian, dia bergantung situasi ini kepada para pelajar tadi. Kalau para pelajar merasakan dia memang perlukan satu disiplin untuk mengulang kaji, so betterlah dia ada jadual dan dia follow jadual yang ditetapkan. Tetapi kalau para pelajar tadi merasakan dia tidak perlukan jadual tetapi dia boleh buat apa-apa kaedah yang lain untuk dia menguasai pelajaran tadi, so mengikut kesesuaian pelajar tadi. Cumanya dalam pengalaman saya, basically nota itu memang saya buat, walaupun yang demikian saya tidaklah terburu-buru di dalam membuat nota. Nota-nota yang biasa kita buat, pertamanya bila kita menulis, kita kena faham dulu apa yang kita nak tulis. So once bila kita dah tulis nota tadi, bermaksud kita pun sebenarnya secara tidak langsung dah mengulang kaji apa yang kita nak tulis tu. Jadi bila kita di tempoh-tempoh mengulang kaji sebelum peperiksaan itu, so kita melihat balik nota-nota tadi, kita tidak perlu orang kata rasa terbeban untuk membaca keseluruhan buku dan sebagainya, disebabkan kita dah mempunyai nota-nota tadi. Dan walaupun nota-nota tadi itu kita tulis secara ringkas, saya punya idea satu topik, satu muka surat saja dia punya nota tersebut. Tak kisahlah dalam bentuk gambar rajah ke, dalam bentuk ayat dan sebagainya, mengikut kreativiti masing-masing. Saya dulu kreativiti saya colouring, kan, ada warna biru, ada warna merah sembunyi tulisan. Maksudnya tu nota doktor ada colour-colour. Ya. Wow. Kemudian nota saya ni selalu rakan-rakan ambil dan photostate lah. Untuk dia orang study juga kan. Saya tak jual. saya tak jual lah. So saya kata tak ada masalah, you all photostate lah. Tapi kalau you all tak faham pun apa yang saya tulis pun susah juga kan. Jadi sebab tu kalau tanya saya, better lah buat nota tu sendiri supaya kita tahu apa yang kita tulis dan kita faham baru kita tulis kan. Kadang-kadang mungkinlah kita tak faham, so kita tak tulis lagi. Sebab tu saya cakap tadi, dia balik kepada soalan pertama tadi, kita kena faham dulu
selesaikan segala persoalan, dah siap persoalan, baru kita boleh buat nota, mengulang kaji secara tidak langsung. Saya tak sukalah baca buku macam tu je. So saya buat nota tu sebagai ganti untuk saya mengulang kaji. So bila saya peperiksaan, terus saya tengok nota, tengok soalan-soalan sikit, tutorial sikit. So insya-Allah lah, itu bagi saya so far berdasarkan pengalaman saya memadailah untuk saya mengharungi peperiksaan yang berlaku. Maksudnya nota doktor tadi tu, nota tu doktor buat selepas kelas ataupun sebelum exam? Okey, dia bergantung kepada situasi. Ada orang mungkin dia setiap kelas dia akan buat. Tetapi saya ni taklah begitu rajin. Jadi normally mungkin dekat-dekat hujung semester, mungkin dalam 2-3 minggu sebelum akhirnya semester, baru saya start untuk menulis nota tersebut. Bergantung kepada orang kata pengagihan ataupun jadual time management untuk setiap pelajar tadi lah. Disebabkan saya pun aktif juga di dalam co-curriculum, jadi saya tak dapatlah nak meneruskan rutin setiap minggu tu. Saya cuba untuk buat nota dan sebagainya. So saya bila dekat nak final tu nanti, saya akan slow sikit saya punya co-curriculum tu. Waktu tu baru saya akan fokus untuk buat nota. Basically begitulah. Okay, berkaitan tentang tips sebelum semasa dan selepas peperiksaan, saya nak korek lagi. Kalau contoh, ada beza tak tips tu dengan bila kita ada yang setengah mahasiswa ni, dia belajar satu kos ni dia banyak bahasa Arabnya, tapi ada yang tak banyak subjek yang bahasa Arab. Faham tak tu? Maksudnya ada subjek yang dalam bahasa Arab, okey, dan ada yang banyaknya subjek yang dalam bahasa Arab. Faham tak? Maksudnya banyak subjek dalam bahasa Arab tetapi tak banyak subjek dalam bahasa Arab, macam mana? Maksudnya macam kalau FEM kan tak banyak subjek yang dalam bahasa Arab. Okey. Tapi contohnya kalau contoh FPBU contohnya. Okey. Banyak bahasa Arab subjek-subjek dia orang. Okey. Yang dia belajar dalam bahasa Arab. Jadinya untuk kaedah kita dalam persiapan peperiksaan untuk subjek bahasa Arab ada beza tak? Oh, okey. Alright. Okey. Pada pendapat saya, yalah, saya rasa bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris dia ada kaedah yang hampir sama, which is berbeza dengan kalau kita belajar subjek-subjek lain. Kalau macam contoh kita belajar subjek matematik, so kita kena buat banyak latih to be supaya kita tahu macam mana nak menjawab soalan matematik tadi. Kalau kita belajar subjek sains, so basically kita kena banyak buat eksperimen supaya kita tahu macam mana, apa secara praktikalnya apa yang kita belajar itu macam mana dia terlaksana ataupun terhasil. Kalau dari sudut bahasa pula, saya kira nak tak nak, maksudnya yang perlu dikuasai adalah grammar ataupun kita kata tata bahasa itu sendiri. Contohnya kalau kita dalam situasi soalan saudara tadi tu, macam mana untuk kita menguasai subjek-subjek di dalam bahasa Arab, sebelum kita menguasai apa-apa intipati ilmu subjek yang diajar dalam bahasa Arab tersebut, kita kena kuasai dulu bahasa Arab itu. So kalau kita tidak menguasai bahasa Arab itu terlebih dahulu, so itu yang menyebabkan kita merasakan sukar ataupun rasa berat, payah untuk kita memahami, belum lagi menguasai untuk memahami subjek-subjek dalam bahasa Arab tadi. Tapi saya kira pelajar-pelajar di USIM yang memang berlatar belakangkan sekolah agama, yang mempelajari dan orang kata tahu bahasa Arab, supposedly itu tidaklah menjadi satu kesukaran yang amat payah lah. Mungkin sedikit mencabar tetapi tidaklah begitu sukar untuk kita menguasai. Mungkin juga kalau kata kita sukar untuk menguasai bahasa tersebut, mungkin apa yang kita boleh buat adalah kita menguasai dulu ilmu tersebut di dalam bukan bahasa. Mungkin kita kena translate dulu dan sebagainya. Kemudian barulah kita cuba patah balik bagaimana ilmu-ilmu ataupun maklumat-maklumat yang kita belajar tadi tu kita nak tulis ataupun terjemahkan dalam bahasa Arab. Begitu. As long as saya rasa intipati subjek itu, topik itu kita tahu, and then the rest itu adalah kita kena tahulah macam mana nak menulis dan juga orang kata nak menulis dan memahamkan soalan-soalan dalam bahasa Arab itu. Faham. Jadi mungkin yang permasalahan tadi berkenaan tentang bahasa Arab ni ada juga berdasarkan pengalaman saya dan rakan-rakan saya pun ada masalah sedikit dalam menguasai bahasa Arab ni. Jadinya syukurlah doktor kongsikan tips tu. Jadinya lagi masih soalan yang sama.
soalan tadi dia boleh tak kalau contoh sekiranya ada yang tips untuk last minute punya study. Alright. Last minute punya study. Okay, kalau kita bersebut tentang last minute, saya ni boleh katakan jaranglah study last minute. Bukan maksud saya study last minute tu, dia depends. Ada orang cakap bila kita start study week baru kita nak study, itu dipanggil last minute. Tapi saya okey saja. Maksudnya bila study week tu baru kita nak orang kata start gear ataupun mengayuh. Itu masih bergantung kepada keupayaan dan juga keselesaan para pelajar tadi. Kalau para pelajar boleh adapt dengan tekanan untuk menyelesaikan ataupun untuk mengulang kaji dalam tempoh masa yang singkat, so saya rasa tidak ada masalah untuk dia start ulang kaji bila tempoh minggu revision tadi, study week tadi. Tapi kalau pelajar tu merasakan keupayaan dia mengambil masa, dia perlukan lebih banyak masa untuk memahami dan mempelajari ulang kaji, so dia perlu bermula dengan lebih awal lah. Okey, berbalik kepada soalan apakah tips-tips kalau kita nak orang kata buat pecutan terakhir lah kan, basically sebelum kita jawab peperiksaan ini, saya kira kita ada banyak memang satu tadi kita dah sembang pasal nota tadi, kemudian kita dah sembang juga pasal kita kena buat latihan dan ulang kaji tadi. Selain pada itu, antara cara yang mungkin membantu adalah dengan kita melakukan study group. Study group maksud saya bukanlah kita duduk di dalam satu kumpulan dan kita pun sembang macam-macam. So itu adalah, saya rasa kalau kita tanpa ada tujuan dan tanpa fokus, so study group tadi tu tidak akan membantu sangatlah dalam kita mengulang kaji. So bagaimanakah yang dikatakan sebagai study group yang membantu di saat akhir ni adalah basically ini yang selalu kawan-kawan saya buat. Sebab basically dia akan tahu saya akan study dulu. Jadi dia orang akan datang, dan dia orang kebiasaannya ialah kalau setengah orang mungkin dia lebih memahami pelajaran tersebut kalau dia membaca. Ada setengah orang lebih memahami kalau dia mendengar. Ada setengah orang lebih memahami kalau dia menulis. So bagi orang yang terutamanya mungkin mempelajari dengan berdasarkan pendengaran ataupun explanation, so mereka akan datang dan buat study group lah. So basically adalah situasi saya sebelum ini, rakan-rakan akan datang berjumpa dengan saya, kita set masa kan, let's say hari ni setengah hari kita nak belajar subjek A. So sebagai orang yang akan berkongsi, saya pun akan kena prepare lah. Jadi so secara ketua E lah. Saya itu akan jadi satu orang kata latihan untuk saya tengok sejauh mana apa yang saya faham dan macam mana saya nak memahamkan orang lain. Tetapi dari sudut orang lain, dia juga boleh mengurangkan mungkin dia rasa kalau dia nak study sendiri tu terbeban, dia tidak ada orang kata disiplin yang tinggi. So dengan dia menghadiri study group tadi tu, sedikit sebanyak boleh membantu dia untuk satu, memahamkan apa intipati ilmu bagi sesuatu subjek tadi, dan yang kedua mungkin ada kefahaman dia yang mungkin silap, tidak lengkap. So bila dia datang ke study group tadi, bila kita explain, bila kita ajar, bila kita buat latihan sama-sama, so dia akan nampak, oh okey, ada benda yang sebenarnya dia mungkin salah faham dan sebagainya, dan dia dapatlah kefahaman yang sebenar yang diperlukan. So itu pun merupakan salah satu kaedah. Jadi bagi saya, kalau orang yang terlibat itu, terutamanya orang yang kita kata mengajar tadi, so dia pertamanya sudah memahami ke diri dia. So bila dia mengajar, dia akan bertambahlah kefahaman dia. Kadang-kadang bila kita faham secara pembacaan sahaja, mungkin kefahaman kita tu tidak 100% tepat. Jadi bila kita mengajar, kita kata kejap, oh okey, macam ni sebenarnya. Dan itulah sedikit sebanyak akan membantu orang yang membantu ataupun yang mengajar tadi tu untuk mendapatkan kefahaman yang lebih jelas, lebih ringkas, lebih cepat, dan yang maksudnya smart lah. So itulah kelebihan dia. Okey, terima kasih doktor. Saya yakin dan percaya siapa yang pelajar itu mesti dia akan ulang part study last minute tu. Itulah yang dia orang cari. Baiklah doktor. Jadi soalan yang seterusnya. Jadi dalam perjalanan untuk peperiksaan ni, kemungkinan ada yang emosi terganggu, kan ada yang tak study lagi, tekanan lah. So tak bersedia untuk menduduki peperiksaan. Mungkin doktor boleh kongsikan macam mana pelajar USIM
nak hadapi masalah emosi, mengawal emosi tersebut? Alright. Bila kita sebut tentang emosi, ialah salah satu caranya kita kena dapatkan bantuan luar. Mungkin menerusi sesi kaunseling dan sebagainya, sesi luahan dan sebagainya, mampu untuk membantu dia meredakan ketegangan emosi tadi. Selain daripada itu, dia juga untuk mengurangkan orang kata emosi. Sebenarnya emosi ni dia datang disebabkan ada tekanan lah. Pada pendapat saya bukan orang kaunseling, tapi saya merasakan emosi ni selalunya datang disebabkan ada sesuatu perkara ataupun tekanan tadi yang menyebabkan emosi tu terbentuk, kan? Ada tekanan kesedihan, so emosi sedih. Ada tekanan tidak puas hati, emosi marah. Okay, so berbalik kepada peperiksaan final exam, yes, sudah pasti saya rasa semua orang yang menduduki final exam akan ada rasa tekanan tadi. Mungkin tekanan nervous, tekanan rasa macam tak cukup study, tekanan macam tak tahu apa-apa. So semua itu membentuk kepada emosi tadi. So kita dah tahu punca dia. Jadi untuk selesaikan masalah emosi tadi, sudah pasti kalau tanya saya lah, kita kena bersedia dengan lebih awal lah untuk kita atasi tekanan-tekanan tu, supaya tekanan-tekanan itu tidak ada dan secara tidak langsung emosi itu dapat kita kawal dengan baik. So kalau kita rasa kita tak cukup belajar, so kita susun jadual untuk belajar lebih awal. Kalau kita rasa kita tertekan, mungkin kita bisa cakap tadi lah, kita mungkin boleh buat sesi luahan, kita mungkin boleh tanya kepada orang yang lebih tahu, dia kalangan rakan kita, guru kita dan sebagainya, kalau ada yang kita tak faham dan membuatkan kita stres sebab kita tak faham tu. So saya rasa hampir ke semua emosi ataupun tekanan yang berkaitan dengan peperiksaan akhir ni sebenarnya boleh diatasi. Sama ada pelajar tersebut mahu ataupun tidak, dia menguruskan emosi tadi dengan baik. So kadang-kadang mungkin dia malu untuk dia menceritakan, aku rasa stres lah untuk final exam. Mungkin juga ada yang begitu. Tetapi kalau kita tidak rawat ataupun kita tidak cuba untuk menyelesaikan tekanan itu, dia akan sentiasa melarat sehinggalah kepada peperiksaan akhir. Tambah pula bila peperiksaan akhir mungkin dia kurang bersedia dan sebagainya. So emosi tersebut berkumpul dan akhirnya menyebabkan satu itulah tekanan kepada dia. Mungkin nak jawab exam pun dia rasa susah dan sebagainya. Yalah, memanglah soalan exam tu mungkinlah susah. Tetapi walaupun soalan exam tu susah, tetapi kalau dia boleh mengawal emosi dengan baik, dia membuat persediaan yang mencukupi, sekurang-kurangnya dia tidaklah merasa begitu tertekan. Okey, terima kasih Doktor. Jadinya diharapkan para mahasiswa-mahasiswi dapatlah mengawal emosi dan cuba untuk atasi tekanan sebelum kita menduduki peperiksaan. Sebab kalau kita tak jaga emosi, persiapan tu mesti sukar untuk kita laksanakan, kan? Betul. Okay? Jadinya bolehlah ulang balik apa tips yang Doktor kongsikan. Jadinya Doktor, itu merupakan soalan yang terakhir lah bagi podcast Apa Khabar kita pada hari ini. Baiklah, kita akan jumpa di segmen yang ketiga. Okey. Baiklah, kita teruskan ke segmen yang ketiga, Doktor. Dalam segmen ketiga ni kita ada aktiviti sikit, iaitu teka-teki. Okay. Jadi ni saya akan share, saya akan bagi teka-teki kat Doktor dan Doktor jawablah. Alright. Jadi random je. Okey. Tak ada denda lah Doktor, jangan risau. Okey. Teka-teki yang pertama berbunyi, binatang apa yang paling tua? Binatang apa yang paling tua? Ya. Binatang apa yang paling tua? Yang ni selalu Burung hantu ke? Bukan. Salah. Tak tanya saya, kenapa saya jawab burung hantu? Kenapa? Burung hantu. Saya nak tanya balik. Alright. Saya sebut burung hantu tu sebab dia old. Bahasa Inggeris dia. Old bermaksud old, tua. Okey, tapi itu bukan jawapan dia, kan? Ya, jawapan dia mungkin next podcast saya tanya untuk jawapan tu. Okey, bukan. Saya bagi clue, dia tak terbang. Dia tak terbang. Binatang apa yang paling tua tapi tak terbang? Tak terbang dan dia tengok muka je. Tengok muka je tahu dia tua. Tengok banyaklah clue saya bagi. Kambing ke? Ya. Betul. Kenapa Doktor? Sebab dia ada janggut. Betul. Itulah jawapan yang saya cari. Jawapannya ialah kambing. Haiwan apa yang tua? Kambing. Baik, soalan yang kedua. Binatang apa yang tua tapi nampak muda?
Yang ni pun clue dia tak terbang dan nampak dari fizikal. Kita nampak je. Tahu dia muda walaupun dia tua. Ya. Kata apa yang nampak muda? Ayam. Salah. Kenapa pilih ayam? Tak tahu. Saya tak tahu. Bukan. Apa-apa. Saya bagi clue dia berkaitan dengan soalan yang pertama tadi. Yalah, kalau pertama tu sebab dia ada janggut. So dia kambing sebab tu dia tua. So kalau dia berkenaan tentang tu, kalau muda maksudnya tak ada janggut lah. Ya, lepas tu macam mana jawapan dia? Ya. Betul macam tu? Kejap. Kalau muda tak ada janggut. Tapi banyak je binatang yang tak ada janggut ni. Tapi dia ada berkaitan dengan soalan yang pertama tadi. So saya tak dapat lah. Dapat lah? Okay, jawapannya tadi, jawapan yang soalan pertama apa? Kambing. Kambing sebab dia ada janggut. Okey. Soalan yang kedua, dia nampak muda. Dia nampak tua tapi muda. Kambing baru shave. So dia ada kaitan lah. I see. Dia ada kaitan Okay. So yang soalan yang ketiga. Okay, yang ni mungkin susah sikit lah betul. Saya fikir banyak kali dah. Apa jawapan dia. Okey. Ni banyak haiwan juga. Okey. Haiwan apa yang dia tak menang, dia tak kalah? Tak menang dan tak kalah. Tak menang dan tak kalah. Yang ni tak ada kaitan dengan yang kat atas tu lah. Ya. Haiwan apa yang tak menang dan tak kalah? Ya. So kalau tak menang dan tak kalah apa? Seri. Kalau seri, apa binatang seri? Draw? Tak tahu. Tak pasti. Dragon. Dragon ke tak? Tak ada. Dragon? Tak ada. Dragon. Oh, dragon. Bukan. Bukan. Jawapan dia. Tak menang. Dia ada kaitan. Okay, saya bagi clue lagi doktor. Jadinya doktor, yang doktor ada sebut tadi tu juga ada jawapan dia. Sebut tadi? Ayam? Tak. Yang dalam soalan saya. Dalam soalan 3 ni? Ya. Maksudnya tak seri lah? Ya. Dia seri lah. Kita tak apa yang seri binatang apa yang seri? Situ tak berangkap. Jawapan dia kan, doktor cakap seri kan? Okey. Seri, gala. I see. Jawapan dia bukanlah sesuatu yang logik, tapi dia bermain dengan perkataan dan ada ubah-ubah sikit. Okay, baiklah, itulah penutup segmen kita pada hari ini. Saya bagi satu soalan. Ada. Sedapnya. Boleh. Okay. Tadi sebab you sebut banyak binatang tadi kan? Haiwan kan? Okeylah, saya bagi soalan teka-teki haiwan jugalah. Boleh. Dalam banyak-banyak haiwan, habiskan. Dalam banyak-banyak haiwan, haiwan apa yang serba boleh? Serba boleh. Haiwan apa yang serba boleh? Serba boleh kan? Sekejap, biar saya fikir. Clue doktor tak ada, saya banyak bagi clue. Okey, boleh. Clue dia biasa dah tengok haiwan ni. Biasa dah? Biasa. Semua orang kat sini pernah tengok, insya-Allah. Lagi apa? Satu lagi. Tak boleh terbang. Tak boleh terbang. Uish. Misal pula bagi tips sorry. Kucing. Salah. Saya pernah dengar teka-teki ni tapi bagi. Serba boleh. Semut. Salah. Gajah. Salah. Tak ada hidup ni. Kalah ada tu. Okey. Kalah. Jawapan dia ikan. Ikan? Sebab I can. Ni soalan-soalan perangkap juga ni. Alamak. Okay. Tapi ni teka-teki yang baru lah saya dapat. Wow. Dapat teka-teki pun dapat hari ni okay. Mantap. Jadinya segmen ketiga ni teka-teki merupakan segmen yang terakhir kita dalam podcast. Podcast apa doktor? Podcast Apokoba. Apokoba. Okay. Soalan teka-teki tadi merupakan segmen yang terakhir kita pada hari ini dalam podcast
Apokoba. Baiklah, jadinya diharapkan semua mahasiswa-mahasiswi dan viewer dapat belajar sesuatu hari ini, terutamanya tips-tips dalam melaksanakan persiapan sebelum, semasa dan selepas peperiksaan. Jadinya semoga Allah mempermudahkanlah urusan semua yang akan menduduki peperiksaan. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih banyak Doktor sebab sudi menemani saya dalam podcast hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.